Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tahniah kerana anda telah mendaftar sebagai seorang sukarelawan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Jasa dan pengorbanan yang bakal anda taburkan kepada negara tidak boleh dinilai dengan mata wang. Inilah yang dikehendaki oleh negara yang tercinta dari seorang warga negara yang hebat seperti anda. Sebelum kita mengetahui dengan lebih lanjut peranan dan tanggungjawab sebagai sukarelawan, ada beberapa istilah penting yang perlu kita fahami. Anda seorang sukarelawan? Istilah-istilah ini sangat penting untuk memudah dan melancarkan lagi urusan anda sebagai sukarelawan. Ada 6 istilah utama. Pertama, PPV, Pusat Pemberian Vaksin. Kedua, Ketua Pusat Pemberian Vaksin. Ketiga, vaksinator. Keempat, penerima vaksin. Kelima, sukarelawan. Dan keenam, penyelia sukarelawan. Kesemua istilah ini perlu anda fahami kerana inilah nanti yang akan memudahkan lagi tugas anda sebagai sukarelawan semasa berada di lokasi. Selain daripada itu, anda juga harus mematuhi segala code of conduct yang telah ditetapkan di lokasi-lokasi masing-masing. Ingat, pastikan anda terus menghayati dan memahami semua segmen-segmen yang bakal anda lihat sebentar lagi. Semoga anda terus menjadi sukarelawan yang hebat. Baiklah, saudara dan saudari sekalian. Mari kita ambil tahu tentang apakah objektif latihan yang akan dijalankan kepada petugas dan sukarelawan bukan kesihatan ini. Yang pertama, ia untuk memberikan kefahaman dan kemahiran tentang pelan vaksin COVID-19. Yang kedua, ia untuk menerangkan tentang pelan tindakan pemberian dan pengambilan vaksin COVID-19 kepada petugas dan sukarelawan yang terlibat. Dan yang ketiga, ia adalah untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang manfaat pelaksanaan pemberian vaksin kepada rakyat Malaysia secara umumnya. Peranan dan tanggungjawab sukarelawan yang pertama adalah anda perlu membuat saringan suhu di pintu masuk. Sekiranya gagal, anda perlu mengendalikan klien tersebut ke laluan seterusnya. Tanggungjawab yang ketiga adalah anda perlu memastikan klien anda mendaftarkan diri menggunakan aplikasi MySejahtera dan MyVac. Tanggungjawab anda yang keempat adalah anda perlu membantu mengedarkan borang kebenaran untuk menerima vaksin. Yang kelima adalah anda juga perlu untuk memberi penerangan dan maklumat berkaitan vaksinisasi. Langkah-langkah pencegahan wabak COVID-19. Pertama, kemaskini maklumat berkenaan COVID-19 setiap hari. Kedua, amalkan kebersihan tangan dan diri. Ketiga, amalkan jarak sosial. Keempat, dapatkan penilaian kesihatan jika tidak sihat atau kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Kelima, kekal sihat, kekal aktif, makan secara sihat, bijak tangani stres, tidak merokok. Pendaftaran dan penugasan sukarelawan. Sebagai warga negara Malaysia yang ingin mendaftarkan diri sebagai sukarelawan boleh mendaftar di Sistem Pengurusan Sukarelawan VMS yang dibangunkan oleh Persatuan Bola Sabit Merah PBSM. Sukarelawan boleh memilih tarikh dan PPV untuk berkhidmat. Sistem yang akan memanggil sukarelawan adalah menerusi sistem SMS yang memastikan sukarelawan hadir bertugas. Setiap penyelia sukarelawan yang merupakan pegawai belia dan sukan daerah perlu memanggil sukarelawan di pejabat belia dan sukan daerah untuk diberi taklimat dan diberi borang kesihatan dan keselamatan.
Dalam keadaan sukarelawan tidak hadir, penyelia perlu mencari sukarelawan lain untuk menggantikan ketidakhadiran tersebut. Kita dah saksikan beberapa segmen sebelum ini yang memaparkan peranan dan tanggungjawab, objektif kepada latihan, panduan-panduan asas, code of conduct sebagai sukarelawan. Rasa-rasa Laika, ada lagi ke perkara yang perlu kita ketahui bersama? Secara keseluruhannya ada yang paling penting sekali adalah sebagai seorang sukarelawan kena patuhi etika tertentu. Dengar tu, etika. Kalau kita dah dengar yang tadi kalau kita tak mematuhi etika ni, maka rosaklah secara keseluruhan nama sukarelawan tersebut. Alamak. So apa dia etika dia? Apa dia etika? Semua tengah tunggu tu. Tunggu. Apa? Yang pertama, gaya bahasa badan, percakapan, senyuman dan sebagainya. Jadi pada hari kejadian, bila pelanggan kita sampai, bila tetamu kita sampai, kita kena senyum. Macam mana senyum lo? Senyum. Walaupun gigi jarang tak apa, tak ada masalah ya. Ikhlas senyum, dan juga kena yakin. ikhlas. Yang pertama, kita kena senyum, kita kena mesra. Alright. Bila tetamu datang, kita kena sambut tetamu tu dengan bersungguh-sungguh dan beri bantuan yang bersungguh-sungguh. Seikhlas hati lah Seikhlas ya. hati, betul. Alright. Dan Tanpa mengira. Kaum, agama, bangsa, warna kulit dan sebagainya. Okey. Dan yang paling penting sekali Long, kita kena jaga keharmonian Yes, rakan-rakan sekerja. itu penting. Harmoni rakan sekerja, saling bantu-membantu. Jangan biarkan kawan seorang je. Itu bukan sukarelawan lah nama dia kan. Jangan biar juga ini kerja aku. Ini kerja aku tak boleh. okey. Itu kerja kau. So kita mesti menjaga keharmonian dan juga bantu-membantu antara satu sama lain. Right? Itu yang pertama. Yang pertama. Okey. Yang kedua, kena jaga etika pemakaian kita. Etika, nampak tersasa saya. Shake hand gitu. Etika pemakaian. Jadi Alright. Long, kalau orang lelaki, apa etika pemakaian yang Kalau smart casual? orang lelaki smart casual, dia mesti berkola. Betul. Betul ke? Betul. So, kalau yang datang pakai t-shirt, Okey. jangan pakai round neck. Okey. Pastikan anda pakai Mestilah orang kata lengkap kan. Mesti ada macam ni gaya. loh. Macam ni? Just nice. Okey. Right, just Terima kasih. nice. Terima kasih Kak. Itu untuk seorang lelaki. Okey. Jadi kalau perempuan pula. Perempuan? Pakai yang casual, pakai seluar, pakai Okey. t-shirt ke, pakai Alright. kemeja ke, tak kisah macam mana pun. Tapi jangan yang mencolok mata. Seksi lah. Jangan seksi. Jangan pakai seksi. short, jangan pakai Okey, ni alright. kan. Alright. So itu etika pemakaian kita. Yang Okey. paling penting selesa, sopan dan tidak mengganggu orang sekeliling. Okey. Alright. So Alright. itu yang kedua. Yang kedua? Yang ketiga adalah etika sosial media. Ini yang paling penting sekali Long. Okey. Sebab apa kita waktu menjadi seorang sukarelawan, kita jangan selfie, ambil gambar dan jangan tunjukkan Tak boleh keadaan. Tak boleh Long. Kalau katakanlah saya nak masukkan dalam FB saya, dalam Twitter saya, Instagram saya, gambar pak cik tu datang, dia cucuk, boleh ke? Jangan. Kita kena jaga Okey, rahsia tak boleh. peribadi kita punya klien. Penerima vaksin. Penerima okey, vaksin. okey, Itu okey. yang pertama. Dan yang keduanya, kita nak kena jaga persekitaran kita. Janganlah waktu orang tengah datang ramai-ramai, kita selfie, kita TikTok. Okey. Kan tak manis rupanya. Itu dah larilah daripada Itu dah lari. etika sukarelawan. Betul. So Alright. yang paling penting sekali dunia hari ini, jangan kongsi apa Jangan kongsi. yang berlaku pada waktu Betul. itu. Sebab ada orang tak suka. Ada orang tak Jadi suka. kita kena jaga privasi penerima vaksin. Betul. Untuk memastikan program kita ni diterima semua. Betul. Kalau tidak nanti orang marah kita kan. Tapi Long, tak bermakna kita tak boleh nak upload dalam TikTok, tak boleh nak upload dalam Okey. Instagram, tak bermakna macam Okey. tu. Kalau kita dah selesai kerja kan, Dengan kawan-kawan boleh lah. Boleh lah buat Okey. kenang-kenangan. Sambil takkan. makan. Sambil makan. Okey, alright. Okay, yang paling penting jangan pada waktu Bertugas. bertugas. Pada waktu kita punya tetamu datang, jangan pada waktu itu. So itu adalah perkara-perkara yang sangat-sangat dilarang. Jadi Long, itulah 3 perkara secara keseluruhannya. Yang pertama, jaga adab, Jaga percakapan, bahasa badan. Okey. Yang kedua, etika pemakaian, Yes. smart casual. Dan yang ketiga, etika sosial media. Okey. So semoga anda semua menjadi seorang sukarelawan yang Hebat. hebat. Lindung diri, lindung semua.